Untuk langkah kedua ni, dia jadi sangat mudah bila anda dah buat langkah yang pertama. Kalau anda belum buat langkah yang pertama, saya cadangkan untuk anda tonton dulu video langkah pertama saya buat untuk kurus sebelum anda tengok video ni. Tapi kalau nak tengok video ni pun tak ada masalah. Jom! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Makan Makan Kurus, channel di mana saya akan berkongsi kepada anda tips-tips untuk menurunkan berat badan hanya dengan makan. Makan-makan kurus, makan-makan kurus. Untuk video kali ini, saya nak berkongsi kepada anda langkah yang kedua saya buat untuk kurus. Langkah yang saya buat ni adalah pengalaman saya sendiri. Ini bukan nasihat daripada seorang yang pakar, saya bukan seorang doktor ataupun bukanlah seorang pakar nutrisi. Tapi benda ni berlaku kepada diri saya sendiri bila saya buat secara tak sengaja. Bukan secara sengaja, yang ni saya cerita pengalaman saya. Benda ni berlaku pada tahun lepas lah. Langkah pertama yang saya buat dulu adalah dengan meninggalkan gula. Dan langkah keduanya adalah video kali ni. Untuk pengetahuan anda, mungkin saya sama macam anda juga. Saya seorang yang suka makan. Duduk Malaysia ni makanan memang sedap-sedap. Jadi saya memang suka makan. Saya tak tahu kenapa, saya sangat suka makan. Pantang sebut makanan, saya mesti nak makan. Perut terus berbunyi, dia macam lapar kan. Bila orang sebut makanan tu, dia macam hantar signal kat otak macam makan. Macam tu lah kan. Saya boleh makan apa sahaja. Saya cuma tak reti makan sup dengan tom yum je. Saya boleh makan sup dengan tom yum, tapi tak reti macam mana nak judge sedap ke tak sedap ke. Kecuali dekat rumah saya kat Bandar Baru-Bangi tu, kat Sungai Merap, ada satu kedai ni, nama tak tahu nama kedai tu apa, tapi kita orang panggil kedai Aware. Aware saya makan sup ekos tu memang sedap gila. Satu lagi dekat Kompleks Sulayah kat KL, dekat dengan Jekyll tu, ada satu kedai sup, saya tak ingat sup apa, tapi makan situ ada sup lidah, sup tulang. Itu pun sedap. Tu je antara dua kedai sup yang saya makan. Telan yang liu pula. Sebelum saya start diet ni juga, minuman favourite saya adalah Neslo Ice. Saya memang suka gila Neslo Ice. Pakai susu krima manis tu kan. Memang sedap, ya Allah. Telan dia lagi. Hampir setiap hari saya minum. Dan bila saya boleh tahan pun seminggu sekali je. Lepas tu dah tak boleh tahan. Tapi sebab saya dah nekat nak kurus, kali ni saya rasa yang langkah pertama tu lah kan. Saya rasa saya nekat, saya memang nak kuruskan badan. So saya fikir saya cubalah untuk berkorban sekejap Neslo Ice saya dan juga makanan-makanan lain. Dan juga satu lagi, roti 90 sen. Roti 90 sen yang inti apa? Ada inti tuna, sardin, ikan bilis. Yang krim-krim tu tak minat sangat. Yang jenis sambal-sambal ni, sedapnya, ya Allah. Memang saya akan makan roti tu sentiasa. Waktu rehat pukul 10, lepas tu petang makan lagi roti tu kan. Ingatkan bolehlah tahan lapar dan tak menggemuk kan. Rupanya sebaliknya. Itulah antara makanan-makanan yang mempercepatkan anda gemuk sebenarnya. Saya dah melalui pengalaman ni. Okey, jom kita masuk. Langkah kedua yang saya buat tu adalah tinggalkan nasi. Saya tak adalah tinggalkan terus, saya kurangkan makan nasi. Jadi sama juga cerita di masa video saya sebelum ni. Yang langkah pertama tu pun saya dah cerita, tapi yang ni saya nak spesifikkan lagi untuk video kali ni. Langkah kedua yang saya buat bila saya berjaya kurangkan gula, tanpa sengaja saya berjaya mengurangkan nasi. Jadi portion nasi saya dah berjaya kurangkan. Kurangkan tu tak adalah kurangkan secara drastik terus, maknanya makan satu ni je kan, tak adalah macam tu. Saya kurangkan daripada biasa lah. Macam contoh, sebelum saya mula sedar nak diet ni, satu hari, kalau weekend lah, contoh weekend, kalau isteri saya masak 3 pok nasi, 3 pok tu boleh habis makan tengah hari dengan makan malam. Tapi bila saya dah start kurangkan gula, tanpa sengaja saya dah kurangkan nasi juga. Yang mana saya sedar pada masa tu, secara sedar lah, maknanya kita rasa benda tu. Bila kita dah kurangkan makan gula, nasi masak 2 pot maksimum. Dia tak lebih. Kadang-kadang 2 pot tu tak habis, dia pergi ke next day pula buat nasi goreng ke kan. Macam tu lah. Pasal masa tu dah start PKP kan. Cerita ni saya mula sedar untuk betul-betul diet ni masa PKP lah. PKP yang pertama dulu tahun lepas. Sebab masa PKP kan kita dah banyak work from home, jadi makan banyak kat rumah. Kalau dulu tengah hari je makan kat kedai, makan kat kedai kat office lah kan. Jadi tak kontrol, tak boleh nak kontrol tu. Campurnya bila kita stres, kita cek makanan juga. Itu yang tak tahan tu. Bila stres cari makanan lagi. Roti 90 sen, Neslo Ice, memang best. Dan proses makan nasi sikit ni tak lama. Bukanlah tak lama mana kita start makan banyak balik. Ni sebelum bulan puasa, masa PKP tu, lepas sebulan saya start, dah masuk bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, kita puasa kan. Jadi bila puasa tu, saya nekat pada masa tu lagi sekali, saya nak kurangkan lagi portion nasi. Maknanya kalau sebelum ni saya makan sahur dengan buka puasa tu banyak,
Kali ni saya nekat, saya nak makan nasi sepinggan masa sahur, masa buka puasa lagi sepinggan. Cukup sepinggan nasi saja, tak lebih. Masa tu memang best. Memang rasa badan memang lain lah, dia tak heavy, kita tak rasa berat sangat, tak sentiasa mengantuk. Badan kita kebanyakannya segar bila kita mengamalkan cara yang macam tu. Okay? Semua ni cara tak sedar tau. Ini saya baru realise tahun ni. Jadi bila bulan puasa tu saya berjaya lagi kurangkan makan. Jadi masa tu penimbang pun tak ada nak check, tapi yang paling perasan adalah seluar jadi longgar. Masuk bulan puasa rasa dah longgar. Bila hujung-hujung puasa tu dia lagi longgar. Bila pakai seluar tu, kalau tak pakai tali pinggang tu, dia macam dia terlogoh. Terlogoh tu apa ya? Terlucut. Seluar tu bila dia pakai, kalau tak pakai tali pinggang, dia terlucut. Sebelum tu masa time kita gemuk, tak payah pakai tali pinggang pun tak apa. Memang jarang lah pakai tali pinggang seluar, kalau pakai seluar slide ni. Bila masuk hujung bulan puasa tu, seluar memang kena pakai tali pinggang. Kalau tak pakai tali pinggang memang terlogoh, memang terlucut. Dan itulah dia sahaja pengakhiran saya punya diet pada masa tu. Bila masuk bulan Syawal tahun yang sama, selepas pada PKP tu, kita dah start kerja balik, masuk office macam biasa. Masa tu dah start makan balik. Masa raya tu kita macam nak, orang kata apa, reward, self reward. Kita pun okay lah, self reward lah sekali kan. Makan sedapnya, ya Allah. Masa tu dah rasa dah badan dah naik sikit kan, tapi tak apa, relax dulu, bulan puasa, raya tak apa, raya. Bila start masuk kerja, bila teringat balik Neslo Ice, okay, kita try lah sekali reward kan, nak rasa Neslo Ice kan. Pergilah beli Neslo Ice. Sekali beli Neslo Ice kan, memang sedapnya, ya Allah. Esok tahan tak beli, lusa tak boleh tahan, beli lagi. Minggu depan hampir setiap hari beli. Kalau tanya kawan-kawan saya kat office, memang dia orang tahu saya suka Neslo Ice. Memang sedap, ya Allah, ya Tuhanku. Saya lah kan, saya sukalah Neslo Ice tu kan. Kawan-kawan pun dah cakap, kau kan nanti gemuk balik. Tapi kita tak tahu pada masa tu bahawasanya macam mana gula tu boleh menyebabkan kita gemuk. Jadi kita consume dia je lah, macam biasa. Kawan-kawan cakap macam, okay lah, nanti diet balik lah. Nanti diet balik tu lah yang tak diet tu. Lalah seluar yang dah elok longgar dah ketat balik. Sebulan je. Lepas pada bulan Syawal tu, dalam masa sebulan, seluar dah ketat balik. Punyalah susah 2 bulan nak turun 10 kilo. Nak bagi seluar tu longgar, tiba-tiba lepas raya dalam masa sebulan seluar tu dah ketat balik. Bayangkan, pernah tak anda mengalami situasi yang sama? Macam tu lah. Masalah saya ni adalah tak boleh tahan makan. Lepas tu sebelum pergi kerja pula lepas raya ni, kononnya nak diet ni, beli roti roti paratha. Sedapnya roti paratha. Beli setiap kali breakfast, tak cukup sekeping, at least 2 keping. Kadang-kadang beli 2 keping tu, bila bini dah masak tu kan, tengok portion dia kan, tak habis ke? Tak habis, mai sini. Dia pun bagilah kat kita. Kita pun makan lagi. Itulah dia. Jadi makan roti canai tu pun, roti kan, karbohidrat GI di tepung gandum lagi tinggi daripada nasi sebenarnya. Tapi sebab kita tak realise bahawasanya benda tu boleh menggemukkan, kita pasrah je lah. Kita makan, ingatkan makan roti paratha tu bolehlah kurangkan portion makan lagi. Rupanya tak. Pergi kerja, start balik roti 90 sen. Lepas tu tengah hari makan lagi. Petang roti 90 sen lagi. Banyak makan roti. Masa sebelum tu, masa macam bulan puasa, memang langsung tak makan roti masa tu. Jadi nampak tak? Roti tu menambahkan lagi selera makan. Roti 90 sen campur dengan Neslo Ice. Memang complete set buat kita punya selera makan tu bertambah balik. Jadi pada tahun ni, saya dah jumpa kelas Dr. Norman. Saya join kelas Dr. Norman. Saya beli buku dia pasal gula, pasal obesity, diabetes semua. Saya research online. Banyaklah saya membaca pasal, start pada join kelas Dr. Norman tu lah kita jadi banyak kaji pasal scientifically proven untuk menguruskan badan. Dan tengok pada masa tu baru kita tahu senaman takkan boleh mengkuruskan badan. Senaman hanya untuk menyihatkan badan. Senaman boleh kuruskan badan, tapi dari segi untuk balance kita punya hormon-hormon kat dalam badan. Salah satunya hormon insulin, dan juga nak memulihkan insulin resistance, yang mana punca kepada kegemukan ialah rintangan insulin. Apa itu rintangan insulin? Simptom pintu insulin rosak. Kalau nak tahu pasal rintangan insulin, pasal pintu insulin rosak, anda kena tonton video saya berkenaan dengan punca nombor 1 kegemukan. Saya dah provide link dekat bawah video ni, dekat description. Anda boleh klik dan tengok untuk anda lebih faham apa yang saya cuba sampaikan.
Jadi nak menyelesaikan masalah kegemukan ni senang je. Kita pulihkan masalah rintangan insulin. Bila kita berjaya pulihkan rintangan insulin, kita akan automatik akan kurus secara perlahan-lahan kan. Macam saya, seminggu setengah kilo cukup lah. Nak buat apa kurus cepat-cepat kan. Nanti bila baju semua dah longgar, nak kena beli baju baru lagi. Sebab kamu kena ingat, bila anda buat diet cara ni, nak memulihkan rintangan insulin ni, diet dia adalah dengan cara low carbohydrate high fat diet, atau lebih specifically lagi diet Melayu ni, bila anda amalkan, anda akan kurus secara konsisten. Takkan ada dah kejap turun, kejap naik, kejap turun, kejap naik. Kalau naik pun tak sampai sekilo pun, lepas tu turun balik banyak tapi dia dalam masa yang lama macam saya contoh, saya berjaya turunkan balik berat badan saya ni dalam masa 4 ke 5 bulan macam tu, dekat-dekat 10 kilo. Slow lah sikit pada tahun lepas yang saya berjaya buat 10 kilo dalam masa 2 bulan tu. Pasal apa? Pasal masa tu saya betul-betul kurangkan kuantiti makan. Kali ni saya tak kurangkan kuantiti makan, saya makan macam biasa. Saya kurangkan karbohidrat, saya lebihkan lemak. Bila lebihkan lemak, saya akan rasa kenyang yang lebih lama. Jadi saya makan je hari-hari sampai kenyang pun tak ada masalah pun. Lagi best saya diet pada tahun ni berbanding dengan tahun lepas. Lagi best saya diet bila saya dah ada ilmu yang betul untuk menurunkan berat badan. Masalah diet ni adalah bila dah start konsisten ni, memang susah dah nak gemuk balik. Sebab masalah utama kita, orang yang macam saya ni, adalah saya suka makan. Senam tu satu hal lah, tapi makan ni tak boleh tahan. Asyik lapar je kan, asyik nak makan je. Yang tu yang masalahnya. Jadi diet Melayu ni menyelesaikan masalah nak asyik nak makan je. Yang tu yang paling best pasal diet ni. Jadi nak beli baju pun senang. Kita boleh target dalam masa 5-6 bulan baru beli baju baru. Jangan kurus siap-siap, nanti tak ada baju nak pakai, dah susah. Semua baju dah besar kan. Lepas tu tak tahu nak buat macam mana kan. Nak kena beli baju lagi. Baiklah kita kurus secara sikit-sikit. Lepas tu belilah baju lambat-lambat kan. Maknanya jimat duit kat situ. Lepas tu bila amalkan lagi SCHF diet ni, kena tambah lagi satu, intermittent fasting. Apa jadi bila kita buat intermittent fasting? Kita akan kurangkan lagi portion makan. Tapi jangan risau, pasal bila kita kurangkan portion makan tu, kita akan masih rasa kenyang. Anda kena terima hakikat bahawasanya kegemukan adalah sebab makan banyak, tapi punca dia adalah rintangan insulin. Rintangan insulin tu yang menyebabkan anda makan banyak. Mana taknya pagi makan breakfast kan, rehat, pagi makan lagi, tengah hari makan lagi, petang makan lagi, malam makan lagi. Kalau malam tu kawan-kawan panggil, makan lagi tengah malam. Jadi nak menyelesaikan masalah rintangan insulin ni, kita kena kurangkan makan. Dan yang paling penting, kurangkan pemakanan karbohidrat. Kita kena lebihkan lemak. Bila kita lebihkan lemak, kita akan rasa kenyang yang lebih berpanjangan. Untuk menyelesaikan masalah kita kan, masalah kita bersama ni yang suka sangat makan ni, kita amalkan diet Melayu yang saya sebut tadi. Salah satu daripada low carbohydrate high fat diet. Anda amalkan diet ni, memang senang untuk anda kurangkan portion makan, dan anda akan rasa kenyang yang lebih lama. Dah takkan ada lagi rasa cravings. Kalau kita rasa nak makan macam aiskrim ke kek ke kan, makanlah weekend ke. Bukanlah tak boleh langsung, boleh. Kita dapatkanlah berat badan kita yang ideal tu. Lepas tu kita makanlah balik macam biasa. Kita makan kek kan, makanlah seminggu sekali ke sebulan sekali ke, boleh, tak ada masalah pun. Tapi yang penting kita kena kurangkan dulu makan karbohidrat ni, supaya kita boleh kawal kita punya makan. Kalau nak tahu macam mana cara-cara untuk kurus yang mudah, saya pun ada share link dekat ruangan description kat bawah, 7 langkah mudah untuk kuruskan badan. Anda klik link tu untuk tengok secara lebih detail macam mana cara saya menguruskan berat badan, hasil daripada pembelajaran saya, hasil daripada baca buku, tengok internet, kelas Dr. Norman. Saya buat atas pengalaman saya sendiri. Jadi anda klik link tu untuk tahu lebih detail. Jadi itu sajalah perkongsian saya pada video untuk kali ni. Cuba bagi tahu berapa kali anda makan dalam masa suatu hari. Cuba share dekat ruangan komen di bawah. Okay, semoga berjumpa lagi. Bye-bye.